أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat pemberiannya. Kita panjatkan doa keselamatan dan kesejahteraan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda serta para sahabat. Syukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama lagi di dalam halaqah ilmu. Allah memilih hati-hati kita di dalam majlis ilmu, masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim kerana sudi bersama-sama kita pada kuliah duha dengan tadabbur surah pilihan. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah. Terima kasih kepada grup Gema Nur Iman, tim pengurusan Gema Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Rosni Mansur, para barisan AJK-nya serta para sahabat jannah pencinta ilmu Al-Quran yang telah bersedia digegemi bagi mengimarahkan lagi kuliah kita pada pagi ini. Jadi untuk mengimarahkan lagi majlis pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa para jemaah yang dikasihi diingatkan supaya offkan mikrofon supaya tidak ada sebarang gangguan. Sekiranya ingin membuka kamera, hendaklah berada dalam keadaan menutup aurat dan sopan. Dan sekiranya ingin mengajukan sebarang soalan, hendaklah kemukakan soalan di hujung kuliah atau sekiranya Ustaz membuka ruang untuk bertanya. Semoga majlis dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh rasa takzimnya menyerahkan kepada Ustaz. Al-Tafadhal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk Suratun Nas. Suratun Nas terdiri daripada 5 ayat. 5 ayat. Sama dengan Suratul Falaq. Cuma Suratun Nas ini 6 ayat. Cuma Suratun Nas ini dia berkaitan dengan musuh dalaman. Musuh dalaman. Kalau Suratul Falaq itu tentang musuh daripada luar, bahaya daripada luar. Suratun Nas adalah tentang bahaya dari dalam. Dan sebelum ini Suratul Falaq, kita dituntut untuk mohon perlindungan pada Allah agar dijauhkan daripada hasad dengki, terutamanya sesama manusia dan juga makhluk yang lain terhadap diri kita. Dan kita dah maklum siapa yang memiliki sifat dengki dan hasad yang tinggi terhadap manusia. Syaitan yang sememangnya dari dulu lagi begitu menaruh perasaan dengki kepada manusia kerana Allah melantik Adam dan kita, anak cucu dia, untuk memakmurkan bumi, untuk menjadi khalifah di bumi, berketurunan. So bukan sahaja syaitan yang menaruh kedengkian pada manusia, tapi antara manusia yang saling dengki-mendengki juga akibat dari hasutan syaitan. So kita ada dua sudut ataupun dua penjuru yang dengki kita. Syaitan itu sendiri dengki pada kita
dan juga sesama manusia yang dihasut oleh syaitan. Dan syaitanlah yang membisikkan kata-kata yang menyebabkan rasa iri hati timbul dalam diri manusia. Nah, tu. Tengok orang tu. Tengok jiran sebelah tu. Kenapa dia nak pangkat? Kenapa kau tak naik pangkat? Kan sama-sama satu batch. Apa bagusnya dia? Dan hasutan yang seumpama dengan itulah yang menyemarakkan lagi rasa dengki ni. So, bila kita mohon perlindungan pada Allah, pertama sekali kita perlu dahulukan permohonan perlindungan dari syaitan. Pertama sekali kita perlu dahulukan permohonan perlindungan dari syaitan. So, sebab tu kita belajar ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan tu ta'awuz. Kita berlindung pada Allah dari syaitan yang direjam. Dan kali ini kita nak melihat Suratun Nas adalah tentang permohonan perlindungan pada Allah dari syaitan. Dari syaitan. So, sebelum kita masuk ke dalam Suratun Nas, kita nak tengok apa hubung kait Suratul Falaq dengan Suratun Nas. Pertama, Surah Al-Falaq dia sebut tentang gangguan dari luar, bahaya dari luar, musuh dari luar. Dan musuh dari luar ni, gangguan dari luar, bahaya dari luar ni adalah di luar kawalan kita. Di luar kawalan kita, iaitu tentang makhluk lain. Dan keburukan waktu malam kan makhluk lain. Sihir, orang yang hasad pada kita. Manakala Suratun Nas adalah tentang suatu yang dalam kawalan kita. So dia ada luar kawalan dan dia ada dalam kawalan. Walaupun hasutan tu datang dari syaitan, tapi kita boleh mengawalnya dan memilih sama ada untuk ikut hasutan tu, ikut pujukan tu, ikut ajakan itu, atau kita lawan dan tidak bertindak apa-apa. The choices is ours. Kan pilihan tu di tangan kita. Dan kita telah pun diberi peringatan supaya jangan ikut keburukan yang dihasut oleh syaitan. So tanggungjawab untuk menepis dan tidak ikut hasutan syaitan tu terletak di pundak kita, di bahu kita. Dan seandainya kita buat benda yang salah, wajarkah kita beri alasan, saya buat dosa tu sebab syaitan yang hasut saya. Saya buat dosa tu sebab syaitan yang hasut saya. Tentulah alasan tu tak dapat diterima. Sebab kita telah pun berkali-kali diberitahu, jangan ikut. Yang kita ikut apa pasal? So kalau kita ikut, dia jadi salah pada diri kita. So sipirnya macam ni. Kalau saya ajak tuan-puan, jom siapa nak ikut pergi Habib? Kan, jom siapa nak ikut pergi Habib? Kejap lagi pukul 9. Saya ajak je. Saya tak ada paksa. Siapa tak ikut saya tembak kat kepala. Tidak. Saya tak paksa. Saya cuba jemput. Saya ajak je. Orang yang ikut, dia termakanlah pujukan. Orang yang tak ikut, dia tak ada apa-apa obligation. So sekarang ni syaitan dia pujuk je. Dia ajak, dia hasut, dia pujuk. Dia tak tarik tangan kita. So sewaktu bila orang kata, saya mulut dia celupur, hati baik. Tak, hati engkau tak baik. Sebab hati engkau termakan pujukan syaitan, lalu keluar daripada mulut perkataan-perkataan yang tak semengah macam tu. Gitu. So Suratun Nas adalah surah yang terangkan pada kita tentang sesuatu yang kita basically boleh kawal. Tapi cuma lagi kita nak kawal atau tidak. Kita boleh kawal.
Tapi tinggal lagi kita nak kawal atau tidak. So kalau kita ikut juga maka kita yang salah. Kemudian keburukan yang dinyatakan dalam suratul Falaq adalah keburukan luaran. Manakala keburukan yang disebut dalam suratul Nas adalah keburukan dalaman, iaitu serangan terhadap agama, serangan terhadap akidah. Maka peringatan yang disebut dalam surah ini, suratul Nas, lebih besar dan berat. Lebih besar dan berat. Kemudian ada perbezaan pada susunan dalam suratul Falaq dan suratul Nas. Antara perbezaan susunannya ialah musta'az bihi. Musta'az bihi. Maksud musta'az bihi ni, tempat kita minta perlindungan. Dalam kedua-dua surah ni, kedua-duanya kita minta perlindungan pada Allah. Tempat. Pada siapa kita minta perlindungan? So, musta'az bihi-nya kita minta perlindungan pada Allah. Kemudian dia ada musta'az minhu. Dari apa kita minta Allah lindungi? Itu perbezaan susunan tu. Kita, kalau susunan suratul Falaq, kita minta perlindungan dari Allah satu kali. Dan kita minta dilindungi dari 4 perkara. Okey, itu suratul Falaq. Kita minta perlindungan pada Allah satu kali, kita minta dilindungi dari 4 perkara. Tapi dalam suratul Nas, kita minta perlindungan dari Allah 3 kali dan kita minta dilindungi dari 1 perkara. Wah, itu beza besar tu. Itu beza yang besar. Nanti kita tengok apa yang kita minta perlindungan dan dari apa kita minta dilindungi. Seterusnya dalam suratul Falaq kita belajar mohon perlindungan dari perasaan hasad, dengki dan sihir. Lalu kita tahu bahawa syaitanlah yang banyak terlibat dalam mewujudkan perasaan dengki dalam diri manusia dan merekalah yang mengajar sihir kepada manusia. So syaitan dia makan keliling, dia hasut kita, dia hasut orang tu. Dia hasut kita untuk buat sihir pada orang tu, dia hasut orang tu untuk buat sihir pada kita. So lama-lama akhirnya dua-dua manusia ni akan tewas. Dua-dua manusia ni akan bergaduh. Dua-dua manusia ni lah yang mencederakan diri. Syaitan kat belakang tepuk tangan. Macam tu punya serius. Macam tu punya serius apa yang dilakukan oleh syaitan ni. So bila Nabi Yaqub sebut pada Nabi Yusuf, inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia, maka kita perlu kenal jelas pada pengetahuan kita bentuk-bentuk hasutan dan gaya hasutan syaitan. Gaya hasutannya. Ada satu surah yang yang sebut tentang hasutan syaitan ini dalam bentuk yang begitu saya cari dulu, dalam bentuk yang begitu jelas Allah terangkan. Yashhadu, rasanya dalam surah ni kot. Allazi
Wadzalika. Oh, tak jumpa pula ke dalam surah lagi satu? Bukan surah tu. Saya lupa dah surah mana. Tapi dia ada dialog syaitan di dalam neraka. Dialog syaitan tu di dalam neraka. Dia kata, kami pujuk je yang korang ikut apa pasal. Okey ni. Surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Syaitan berucap. Syaitan berucap ketika semua urusan-urusan timbang amal, urusan di mahsyar, semua dah selesai. Orang yang patut masuk syurga, orang yang patut masuk neraka. Semua dah settle, semua dah selesai. Innallaha wa'adakum. Ini ucap tama dia. Ini ucap tama dia sewaktu semua dah masuk neraka. So dia berucap, innallah, sesungguhnya Allah, wa'adakum wa'adal haqq. Allah janji pada kamu dan janji Allah tu yang paling benar. Janji Allah lah yang paling benar. Al-haqqi. Wa wa'adtukum. Aku juga berjanji. Aku juga berjanji kepada kamu. Fa'akhlaftukum. Tapi aku mungkir janji aku. Aku juga berjanji pada kamu tapi aku tak tunaikan. Wa ma kana liya alaikum min sultan. Aku tak ada sebarang kuasa atas kamu. Aku tak ada sebarang kuasa atas kamu. Aku tak boleh paksa kamu. Aku tak boleh tarik tangan kamu. Aku tak boleh cederakan kamu. Tak boleh. Illa an da'autukum. Kecuali aku ajak je. Da'au, aku dakwah je. Da'au, aku jemput aja. Ajak, jemput, dakwah, pujuk, rayu, hasut atau da'autukum. Aku pujuk korang. Fastajabatum li. Korang jawab panggilan aku. Soalan Puan Norini nanti saya jawab. Fastajabatum li. Korang ikut. Korang respon. Korang jawab terhadap panggilan aku. Fala talumuni. So hari ini jangan salahkan aku. Jangan keji aku, jangan kutuk aku. Jangan kecam aku. Walumu anfusakum. Kecamlah diri kamu sendiri. Siapa suruh ikut? Aku ajak je. Siapa suruh ikut? Walumu anfusakum. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ma ana bimusrikhikum. Oleh sebab tu janganlah kamu keji aku dan aku takkan boleh tolong kamu. Wa ma antum bimusrikhi. Korang pun tak boleh tolong aku. Sekarang dalam neraka ni korang pun tak boleh tolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku menidakkan, aku menafikan, aku kafir dia kata. Inni kafartu. Aku menolak dakwaan-dakwaan yang korang syarikatkan aku sebelum ni. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Yang korang kata korang kawan aku, tak. Aku tak mengaku. Aku tak mengaku. Innal zalimina lahum azabun alim. Orang-orang zalim, merekalah yang dapat azab yang pedih pada hari ini.
Wow. So itu kata-kata syaitan, khutbah dia dalam neraka berhadapan dengan ahli neraka. Aku pujuk je. Korang ikut kenapa? So surah ini adalah tentang bagaimana kita mohon perlindungan pada Allah daripada musuh yang satu ni. Daripada musuh yang satu ni. So soalan Puan Nur ini, Suratul Nas surah terakhir di dalam Quran, adakah ianya juga wahyu terakhir? Bukan. Dia bukan wahyu terakhir, tetapi surah ini diletakkan di akhir sekali kerana dia matching dengan suratul Fatihah yang terletak di awal surah ini, di awal Quran. Dan Allah bagi tahu pada kita, setelah anda lalui 113 surah dalam Quran, anda belajar macam-macam tentang sejarah orang dulu, tentang syurga, tentang neraka, tentang syaitan tu bagaimana, tentang peperangan demi peperangan, tentang pengorbanan dan pengorbanan, tentang sifat baik dan sifat buruk, tentang undang-undang dan peraturan, dan semuanya itu tidak membawa apa-apa makna kalau apa yang di dalam diri tak settle. Satu surah ini diletakkan di akhir. Allah nak ingatkan balik, bagaimanapun bentuk Allah turunkan Quran ni. Sejuzuk, 2 juzuk, 6 juzuk, 30 juzuk, 60 juzuk, 90 juzuk. Kalau apa yang ada dalam dirimu tak settle, dia tak membawa apa-apa maksud, tak membawa apa-apa erti. Dan ini kali Allah nak beri peringatan besar buat kita. Settlekan dulu dalammu. Kerana kita kadang melihat banyak musuh-musuh di luar, banyak bahaya-bahaya di luar. Rupanya ada satu bahaya yang ada dalam diri kita yang kita tak perasan. Lalu Allah ajar kita untuk berlindung dari bahaya yang ada dalam diri kita. So, kenapa kita perlu tahu tentang Suratul Nas? Allah ajar kita untuk minta tolong dari Allah. Allah ajar kita untuk kita minta tolong dari Allah. So, siapa Allah ni? Maka Allah sebut sifat dia dalam surah ini dan kita akan sentuh nanti satu persatu sifat dia. Siapa yang sebenarnya perlukan perlindungan? Kan, siapa yang perlu perlindungan? Kalau dalam peperangan, siapa yang paling perlu kepada perlindungan? Yang perlu pada perlindungan ialah mereka-mereka yang lemah. Kanak-kanak, wanita, orang tua. Itu yang lazim kita lihat, golongan lemah. Tapi di sisi Allah, siapa golongan lemah ni? Manusia. Segala bentuk, segala jenis manusia. Tak kira dia lelaki ke, perempuan ke, muda ke, tua ke, remaja ke, belia ke. Kita manusia yang tak ada sebarang kekuatan tanpa bantuan Allah. So jangan pernah mendabik dada, aku okey, aku kuat. Tak. Tak ada siapa pun yang sempurna yang tidak yang boleh hidup sendiri tanpa bantuan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita perlu minta pertolongan pada Allah sentiasa. Bahkan contohilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mohon pertolongan dan perlindungan pada Allah. Dan lazimnya bila kena baca dua surah ini,
dianjurkan membaca 2 surah Mu'awwizatain sebelum tidur dan selepas kita bangun dari tidur pada waktu pagi. Sebelum tidur dan selepas bangun tidur. Itu lazimnya lah. Lazimnya. Tapi Nabi baca selagi ada kesempatan. Waktu berjalan, waktu duduk, waktu baring, Nabi akan baca. Nabi akan baca. Tak kadang-kadang kita ni kadang bila kita terdesak, bila kita susah, kita lazim akan minta tolong pada manusia. Orang yang dekat dengan kita. Minta tolong suami, minta tolong isteri. Sepatutnya pengharapan. Tak salah minta tolong pada manusia. Tapi pengharapan pertama patutnya diletakkan pada Allah dulu. Pengharapan pertama tu bila timbul sesuatu masalah, doa dulu pada Allah, harap dulu pada Allah, ya Allah bantulah aku. Tunjuk aku. Macam mana nak urus ni? Janganlah kita bila terkena, terus minta tolong pada manusia dulu. Lepas tu baru minta pertolongan pada Allah. Kan? Sepatutnya didiklah hati untuk mengharap pada Allah dahulu. Kemudian baru cari jalan. Minta pertolongan pada manusia. Nah, semacam itu. Okey, jom kita tengok Suratul Nas. Surah yang ada 6 ayat yang kita dah hafal, selalu dibaca, dan sekarang kita nak belajar apa yang terdapat dalam surah ini. Nabi baca surah ni banyak kali ke Ustaz? Ya, Nabi baca surah ini banyak kali. Sehingga Ibnu Mas'ud kata, aku tidak menganggap 2 surah ini sebagai surah dalam Quran, tetapi aku menanggapnya sebagai zikir yang kerana kerapnya Nabi baca. Itu komen daripada Ibnu Mas'ud. Suratul Nas, ya betul. Okey, qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, Allah ajar sebut begini, aku berlindung kepada pemelihara sekalian manusia. Kalau kita tengok suratul Fatihah dimulakan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Di awal Fatihah dimulakan pengenalannya dengan Rabb. Di hujung Quran dimulakan kalimahnya dengan Rabb. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat ini dimulai dengan kalimah qul. Allah suruh kita baca. Kan Allah perintahkan baca. Lalu kita terus baca. Kita teruskan membaca. Kan nampak macam mudah kan? Sedangkan ketika kita sebut qul a'udzu birabbin nas, realitinya ialah kita sedang melakukan ketaatan pada Allah. Dan ini memberi isyarat penyebab doa kita diterima. Kerana apa? Kita melakukan ketaatan pada Allah. Kan Allah suruh baca. Dan kita baca. Qul tu kan arahan. Baca. Dan kita baca. Bila Allah arahkan dan kita buat, bukankah itu bukti ketaatan? So, bila kita taat, permintaan kita, doa kita, harapan kita, Allah makbulkan. Nampak macam simple. Tapi dia benda besar, berat, important. Hanya dengan perkataan qul tu.
Kan kita kadang kalau ajar anak ngaji, okey, ikut dia sebut. Qul a'udzu, dia boleh ikut. Qul a'udzu birabbin nas, birabbin nas. Good, bagus. Kenapa kita kata good dan bagus? Sebab pertama, dia patuh arahan kita. Sebab yang kedua, dia baca. Baca tu, itu sebab kedua. Sebab pertama, dia patuh arahan kita. Dan sekarang setiap kali kita baca dua surah ini, kita buktikan berkali-kali yang kita taat pada Allah. Sedar tak? Tak sedar kan? Tapi hebatnya Allah, bina bentuk ayat yang kita secara tak langsung menunjukkan ketaatan pada Allah. Tambah-tambah lagi bila kita sedar realiti ini. Semakin kita tunduk bila baca. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku tunjukkan ketaatanku padamu ya Allah. Engkau suruh aku buat. Engkau suruh aku buat. Malah arahannya kali ini, suruhannya kali ini, kita buat tanpa bertangguh. Walaupun kadang kita dengar azan, lambat-lambat, kita ambil uduk, nak solat, tengok TV dulu, ada arahan-arahan lain yang bertangguh. Tapi tak kala kita ungkapkan ayat ini, kita baca surah ini, arahan dari Allah, langsung kita buat tidak bertangguh. Ui, dahsyat. Ui, dahsyat. Kemudian, antara kerisauan kita ialah jika doa kita tidak dimakbulkan. Kan, antara kerisauan kita ialah jika doa-doa kita tidak dimakbulkan. Sedangkan kita tak buat benda-benda yang membantu doa kita dimakbulkan. Kan kita risau permintaan kita tak makbul. Tapi dalam masa yang sama, kita tak berusaha buat sesuatu yang menjadi sebab doa tu dimakbulkan. Antara sebab doa dimakbulkan ialah taat perintah Allah. Itu sebab utama doa ni makbul. Taat perintah Allah. So, jika kita pandang mudah atau tak hirau ketaatan perintah Allah ni, tapi kita nak doa kita makbul, benda tu ganjil, tuan-puan. Ganjil. Tapi dua surah ini, tiga surah, empat surah yang dimulakan dengan kul. Qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, adalah manifestasi Allah nak makbulkan doa kita. Sebab kita taat perintah Allah. Bila Allah suruh baca, kita baca. Bila Allah suruh sebut, kita sebut. Terus. Wih. Hebat, hebat. Sama macam kalau kita bekerja, kita pergi kerja tapi tak buat kerja. Kita tak buat apa yang bos suruh. Tapi kita nak gaji penuh. Lepas tu, setiap bulan minta naik gaji. Itu bukan ganjil. Itu gila. So, berkali-kali pun kita minta, kalau tak buat kerja, siapa yang nak layan? Gitu. So, sama juga kita berdoa, kita ada timbal balik. Lakukanlah ketaatan. Sama seperti surah sebelum, perkataan kul, arahan dari Allah supaya kita zahirkan
permintaan kita pada Allah. Tunjuk yang kita nak. Bukan hanya sebut dalam hati, sebut dengan perkataan. Tunjuk yang kita lemah. Buang ego. Sehingga kita tak mahu minta kepada Allah secara zahir. Kadang orang tak nak baca. Dia sebut dia dalam hati. Itu menandakan apa? Ego. Dia tak nak minta pada Tuhan secara terus terang begitu. Takut dilihat dia ni lemah. Dan dengan kita sebut perkataan ni, baca keseluruhan ayat, dia indicates yang kita ni sedang merendah diri, mengakui kelemahan serta penuh harap hanya pada Allah. Kita letak diri kita dalam perlindungan Allah. Kita sebut dengan terang. Tak ada sembunyi-sembunyi pun. Kita sebut dengan terang apa yang kita perlu. Sebut dengan penuh sedar, ya Allah, aku perlu perlindunganmu. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Aku perlu perlindunganmu, ya Allah. Sebut. Dan sampai kepada persoalan seterusnya. Kenapa disebut Tuhan manusia? Rabbin nas. Surah Fatihah Rabbil alamin. Kenapa tak diulang saja seperti di awal surah Fatihah? Kenapa di hujung ni Rabbin nas? Sedangkan Allah Rabb kepada semua makhluk. Kenapa tidak Rabbil makhluk? Kenapa khusus pada manusia dalam ayat ini? So ulama dia hurai tentang kenapa disebut Rabbin Nas. Pertama dia kata sebagai penghormatan kepada manusia. Allah letakkan namanya di sebelah nama manusia. Rabb An-Nas. Woi, itu letak sebelah-sebelah tu tuan-tuan. Letak sebelah-sebelah. Cuba tengok kalau kita selalunya kalau kita buat poster ataupun kita buat banner, kita tulis La ilaha illallah. Kemudian Muhammad Rasulullah. Kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan perasan tak? Dalam kalimah La ilaha illallah, Allah letak nama dia di belakang. Okay? La ilaha illallah, Allah letak nama dia di belakang supaya kalau diletak ayat Muhammad Rasulullah, nama Allah dan nama Muhammad sebelah menyebelah. How sweet is that? Kalau kita buat bergantian nama Allah dan nama Muhammad sebelah menyebelah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah dan Muhammad namanya bergandengan sebelah menyebelah. Begitu sekali Allah sayang Nabi. Begitu sekali Allah cinta Nabi. Dahsyat tuan-tuan. Dan sekarang Allah letak nama dia sebelah nama kita. Sebelah kita. Rabb An-Nas. Punya sayang Allah dengan kita ni. Kita minta perlindungan pada Allah. Sehingga Allah letak nama dia sebelah kita. Qul a'udzu birabbin nas. Dan Allah ajar kita sebut begitu. Nak tunjuk rapatnya Allah dengan kita. Punya Allah nak lindungi kita. Tinggal kita minta. Qul a'udzu birabbin nas.
Berbanding kalau Rabbil Alamin, itu sekalian alam. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita takut dengan manusia. Sebab manusia memang boleh beri kesan. Kan, boleh susahkan kita, boleh sakiti kita. Dia boleh beri kesan fizikal manusia ni. Kalau dia tumbuk tepat kat muka, memang sakit, berpinau mata. Dia boleh beri kesan fizikal sesama manusia. Maka kita, Allah suruh kita minta pada Allah, Tuhan kepada manusia. Allah sahaja yang boleh kawal manusia lain kerana dialah yang cipta manusia dan Allah berkuasa penuh terhadap manusia. So kalau kau takut pada manusia, sebut qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, aku minta perlindungan darimu Tuhan semua manusia. Tu alasan kenapa Rabbin Nas. Yang ketiga, disebut Rabbin Nas sememangnya manusia yang memerlukan pertolongan Allah untuk lindungi diri dari hasutan syaitan. Makhluk lain, syaitan tak hasut. Syaitan tak pernah hasut lembu. Syaitan tak pernah hasut kucing. Yang dihasut siapa? Manusia. Sebab tu dimulakan surah ini dengan Rabbin Nas. Langit tak perlu, binatang tak perlu. Begitu juga makhluk lain. Tapi yang sangat perlu perlindungan ni ialah manusia. Perlu pertolongan pada Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Okey, kemudian perkataan Rabb kita dah tahu. Dah tahu kan? Kita tak tahu. Siapa yang tak tahu perkataan Rabb angkat tangan. Disuruh ulang. Okey. Perkataan Rabb ni adalah sifat. Rabb ni ialah sifat kepada Allah. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. So, Rabb adalah sifat. Dan sifat Allah ni dia ada atribut. Dia ada penjelasan lanjut. Contoh macam ni lah. Nazri sebagai imam. Okey, Nazri sebagai imam. So untuk jadi imam ni dia ada kriteria-kriteria dia. Imam berada di hadapan. Nah, imam dia dalam keadaan berwuduk. Imam dia mengepalai solat. Itu kan sifat-sifat seorang imam. So Rabb juga dia ada sifat-sifat dia. Untuk memahami Rabb ni. Jadi antara sifat-sifat kepada Rabb adalah pertamanya Sayyid. Sayyid. Sifat pertama Rabb ialah Sayyid. So bila kita bila kita jumpa perkataan Rabb, bersamanya kita kena faham bahawa Rabb ini menempati maksud Sayyid. Apa maksud Sayyid? Berkuasa penuh. Berkuasa penuh. Sebab kadang-kadang benda yang kita ada, kita tidak menguasainya. Kita tidak berkuasa penuh terhadap benda yang kita ada. Beli rumah tak boleh renovate. Kan dapat suami tak boleh nak handsomekan. Sedangkan suami itu kita punya. Kalau kita punya, dah tentu kita ada
kuasa untuk ubah-ubah dia kan. Tapi boleh kita ubah suami? Tak boleh. Boleh kita ubah isteri daripada S kepada M, daripada M kepada L, atau daripada XL kepada L. Tak boleh. Kita tidak berkuasa penuh walaupun kita ada sebidang tanah. Katalah kita ada tanah 1 ekar, adakah kita berkuasa penuh atas tanah tu? Tidak. Kita masih tertakluk kepada undang-undang tanah. Kalau tanah tu statusnya perindustrian, kita tak boleh ubah dia jadi pertanian kecuali kena bayar. Begitu. So Rob, dia berkuasa penuh. Dia berkuasa penuh. Rob. Kan kadang kita memiliki kereta, tapi kita tak berkuasa penuh atas kereta tu. Perlu ada lesen, perlu ada road tax, bukan boleh buat suka hati. Kalau nak memandu pun kena lorong kereta, bukan ikut lorong motor. Tak boleh buat suka hati. Kena ada ikut had laju. Katalah kereta tu meragam pagi-pagi sebelum pergi kerja. Boleh kita arahkan dia tetap jalan? Tak. Kita memiliki, tapi kita tidak ada full power. So, Sayyid bermaksud berkuasa penuh. Apa je kita nak buat pada benda tu, kita boleh buat. Itu Sayyid. Sayyid. Sebab tu ada ulama yang tidak selesa, mengenakan gelaran Sayyidina Muhammad, mengenakan gelaran Sayyidina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Sayyid itu maksudnya berkuasa penuh. Seolah-olah pujian itu keterlaluan pada Nabi. Itu maksud Sayyid, terlalu mengagungkan Nabi. Macam tu. Ada ulama yang mengelakkan diri dari menggunakan Sayyid kepada Nabi. Tapi sebahagian yang lain kata okey je, boleh je guna Sayyidina Muhammad. Ada ulama yang berpandangan begitu. Dia tak nak hulu, berlebih-lebih, meletakkan sifat ketuhanan pada Nabi. Kan dia tak nak terjadi seperti agama sebelum ni yang telah memberi sifat ketuhanan pada Nabi Isa sehingga agama itu terus sesat. Begitu. Okey. Yang kedua, maksud Rabb ialah Murabbi. Dia yang memastikan pertumbuhan, pembangunan daripada kecil dan jaga tumbesarannya tu. Membesar dengan baik. Allah yang memastikan kita membesar dengan baik, menjaga manusia ni. So perkataan Rabb juga bermaksud Murabbi. Kan? Kadang kita memiliki sesuatu, memiliki sebidang tanah, tapi kita tak jaga pun. Biarkan dia semak samun, tak tanam pokok, terbiar, tak berjaga, usang, banyak lalang. Kadang kita ada kereta tapi tak pernah basuh pun, tak jaga pun kereta. Kan ada phone, calar sana sini, tak jaga. So Allah bukan sahaja pemilik penuh manusia, Allah bukan sahaja berkuasa penuh manusia, tapi Allah pastikan dia terjaga dan terpelihara. How sweet! Allah pastikan kita melalui kalimah Rabb ni terjaga dan terpelihara. Tuan-puan, kalau kita tengok lengan kita ni, kan kadang ada bintik-bintik parut-parut tu kerana Allah yang letak parut tu atau memang kita lasak waktu kecil. Sebab kita yang lasak waktu kecil. Berlari ke sana kemari. Terluka, robek lah sini sampai ke telinga. Itu sebab kita.
Tapi Allah sudah cipta kita sebaik-baik kejadian. Allah pelihara kita. Pelihara. Dia memastikan kita membesar dengan baik. Bukan lori Milo tu. Bukan minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Tak, bukan. Bukan lori Milo tu. Bukan susu Dumex tu. Allah yang telah menjaga kita, pelihara kita. Dia yang menjaga melalui murabbin. Kemudian maksud lain bagi Rabb ialah mursyid. Allah mewajibkan diri dia untuk beri petunjuk pada manusia. Allah wajibkan diri dia untuk bagi petunjuk pada manusia. Allah takkan biarkan kita. Tak. Allah wajibkan diri dia untuk bagi hidayah, bagi petunjuk. So kalau Allah kata dia wajibkan diri dia untuk bagi hidayah dan petunjuk, bayangkan ada manusia yang kata, Ustaz, saya belum sampai seru. Murabbi, mursyid tu ya ada gelaran untuk manusia. Ada gelaran untuk manusia. Namun pemahaman kita terhadap murabbi dan mursyid tidaklah sebanding dengan konsep ketuhanan tu, tak. Fungsinya sama. Murabbi dia memastikan anak didik dia tu ditarbiah dengan baik. Diberi ilmu yang secukupnya, yang sebaiknya. Ya, even pada orang kafir pun Allah bagi hidayah. Tinggal lagi sekarang. Dia nak ikut ke tak? Dia nak ikut ke tak? Sama macam kes syaitan tadi. Syaitan hasut. Dia ajak, dia pujuk. Nak ikut ke tak? Kan Allah kata apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami beri ilham kepada mereka. Ilham buruk dan ilham baik. Sekarang dia nak ikut mana? Yang buruk ke yang baik? Gitu. Macam cikgu mengajar dalam kelas, kita nak dengar ke tak? Nak ikut ke tak? Kan atas kita. Allah bagi pilihan, kita nak pilih yang mana? Kadang pilihan tu banyak pelbagai. Sampai kita tak tahu nak pilih yang mana. Contoh macam dekat Sungai Buloh. 7 penjuru. Nak pilih mana? Ke situ pula kan. Kadang banyak pilihan diberi. Tapi tak tahu nak pilih yang mana. Sebab tu walaupun Allah beri kita hidayah, kita keep on asking, minta lagi, ya Allah, bantu aku buat pilihan. Aku tak tahu nak pilih yang mana. Istikharah, adalah jalan-jalannya tu. Allah bagi hidayah. Pada makhluk pun Allah bagi hidayah. Kalau tak memerang, takkan sentiasa dia makan tumbuh-tumbuhan atau buah. Sesekali dia nak juga rasa daging lembu. Tak pernah lagi kita tengok memerang pergi serang lembu. Tak. Allah beri hidayah dan ilham kepada semua. Begitu. So mursyid, Allah beri petunjuk. Kemudian yang keempat, mun'im. Mun'im, memberi nikmat, pemberian. Seorang tuan, bila dia berbelanja, tuan yang baik, dia akan ingat hamba dia. Dia akan ingat hamba dia. Seorang tuan kepada hambanya, dia sebenarnya tak perlu beri apa-apa pemberian. Tapi tuan yang baik, dia akan beri. Hamba tak perlu kepada apa-apa pemberian. Hamba abdi. Kan dia milik penuh tuan dia. Malah dia tu jadi hadiah kepada tuan yang lain. Tapi Allah
Apa yang Allah beri pada kita? Uncountable. Tak boleh dikira. Apa yang Allah beri pada kita? Tak boleh dikira. Tak boleh dikira. Dan Al-Qayyim, yang kelima, Al-Qayyim. Allah lah yang memastikan tubuh badan kita under maintenance. Under maintenance. Sebab sel-sel tubuh badan kita, dia ada tempoh hayat hidup dan mati. Sel-sel tubuh badan kita, sel-sel manusia ni, tempoh hayat dia daripada 30 hari ke 40 hari. Sel tu akan hidup dan mati. Bersilih ganti. Ada sel hari ni hidup, besok dia mati. Dalam tempoh 40 hari. Qayyum sama. Sel-sel tubuh badan kita akan hidup dan mati. So bila sel-sel mati ini, dia akan hasilkan kalau kulit-kulit kita, kalau sel-sel kulit kita ni, bila dia mati, dia akan hasilkan yang kita gelar sebagai hama dan debu dekat atas tilam tu. Itu sel-sel yang matilah tu. So rupanya tubuh badan kita ni entah berapa kali dah bertukar sel. Sama macam kita punya sel darah. Darah merah, darah putih. Plasma. Platelet. Rambut gugur, tumbuh baru. Adakah ini rambut asal kita daripada kecil, daripada lahir dulu? Tak. Rambut gugur dan dia tumbuh baru. Dan itu adalah fungsi Rabb Qayyim yang memastikan maintenance kita terpelihara. Kita tinggal dekat rumah kerajaan ataupun tinggal dekat rumah pangsa, kondominium, kita kena bayar bulan-bulan kos untuk maintenance. Berapa kos untuk maintenance badan kita yang kita perlu bayar bulan-bulan? Manusia akan bayar kos maintenance tubuh badan dia ketika tubuh badan dia sudah mula sakit. Kencing manis, dia kena makan ubat. Darah tinggi, dia mula makan ubat. Kolesterol, dia mula makan ubat. Itu kos yang perlu dibayar untuk maintain tubuh badan kita. Dan selama kita hidup yang tak perlukan ubat, zero cost. So itu Rabb. Sama ada kita bayar dengan ketaatan atau orang kafir yang tak bayar dengan ketaatan, dia tetap sihat. Allah bagi kesihatan. Cuma nanti di akhirat, dia ada sesi pengadilan. Itu cerita lain. Tapi di dunia, kita tak bayar dengan apa-apa. Tak ada orang semakin taat, dia semakin sihat. Tidak. Tak. Tapi ketaatan itu berguna bukan di dunia ni. No, nanti di akhirat. Ada orang yang begitu jujur di dunia. Menjaga ketaatan dia dengan Allah. Tetapi manusia pandang dia pelik. Lalu manusia perdayakan dia. Manusia bully dia. Manusia pinggirkan dia. Manusia sepak terajang dia. Siapa yang beri ketaatan yang paling tinggi pada Allah? Nabi SAW. Apa kafir Quraisy buat pada Nabi? Macam-macam. Dihalau dari kota Mekah. Berperang dengan Nabi. Perang Uhud tembus pipi Nabi ni. Dipanah. So ketaatan, dia tidak menjamin apa-apa dekat dunia ni. Tapi ketaatan akan memberi bekas dan kesan yang luar biasa di akhirat. Begitu. So tuan-tuan dan puan-puan, 909 ayat pertama suratul Nas. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator.
Alhamdulillah. 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 Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Begitu banyak penerangannya, begitu banyak